Beautiful. Alright, ready? I am ready. Saya mengharapkan anda semua pun dalam keadaan sehat walafiat. Semua yang dah bersedia sila masuk sekarang. Kita nak sambung cerita pada malam ni dengan satu lagi majlis ilmu yang boleh membantu sebahagian besar daripada anda, tak kira tua atau muda, terutama sekali yang dah berumur lah. Sebab kalau tak ada penyakit apa pun, mau tak mau kita punya spare part selalunya dah mula berkarat atas pada umur 5-60 tahun, betul tak? Jadi kita kena berhati-hati macam mana kita nak bantu. Malam ni saya akan bagi satu amalan, satu fisioterapi yang boleh kita bantu supaya kalau pun belum serius, yang tu yang terbaik. Tetapi kalau dah serius pun, insyaAllah kita cuba. Baik, semua dah sedia. Saya nak laju sikit pada malam ni supaya kita tengok boleh tak kita cuba habiskan dalam masa sebelum 9.20, sebab ada orang buat kajian kalau lebih pada 20 minit orang tak boleh fokus. Betul tak betul? Sebab tu yang saya buat 1 minit, kadang-kadang dia lebih, orang kata apa, lebih banyak orang tengok daripada yang 20 minit ke atas. Betul? Tapi cuma kalau 1 minit tu saya tak sempat lah sembang dengan you all. Sebenarnya saya bukan sangat nak cuma nak bagi ramai orang tengok, tapi saya nak you merasakan yang saya bagi ni ikhlas dan betul-betul nak bantu you. Boleh? Dan you pun bila copy nota tu anggapkan sebagai cikgu mengajar, macam kita budak-budak sekolah dulu. Ingat tak? Cikgu dulu-dulu kan fikir-fikir balik, dia orang tu betul-betul mengajar kira ikhlas habis lah, betul tak? Tak ada lagi nak fikir benda-benda lain, bertungkus lumus. Ya, baik, saya pun cuba seupa daya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengharapkan anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Di hujung minggu, orang Selangor hari Isnin ni cuti pula lagi. Panjang betul. Office saya pun habis 3 hari ni. Okay, tak ada orang kerja. Namun kalau ada masalah apa-apa, sila anda PM atau DM saya, boleh? InsyaAllah ada staff yang akan tolong bantu. Baik, paresthesia ataupun kebas-kebas ataupun rasa semut-semut di selalunya bahagian tangan, penghujung jari-jari ataupun di tapak kaki ataupun di hujung you punya ibu-ibu jari kaki tu, mungkin bagi mereka yang sikit-sikit beberapa saat, jadi itu tak ada masalah. Tapi yang selalunya yang saya nak cerita malam ni ialah paresthesia yang hampir macam berkekalan. You nampak gaya macam dia tak mau pi dah, bahkan dia lebih lama lebih teruk. Seperti contoh yang saya dapat di tangan saya yang 3 jari setengah ni kan. Ni sebagai contoh yang memperingati saya supaya nak cerita lagi pasal apa dia lambat nak baik, kenapa apa lagi. Dan baru ni saya pergi buat MRI pula. Tahu MRI tak, yang masuk dalam terowong tu? Siapa pernah buat MRI? Tulis kat sini. Magnetic resonance, apa dia panggil tu, imaging ya. MRI yang masuk dalam terowong tu, yang setengah orang tak boleh masuk sampai dia rasa macam sesak nafas, dia kena tekan emergency bell semua tu. Dan bunyi dia tu Masya Allah, bila dia pusing tu dia bunyi tak boleh kita bernafas lah, dengan dia punya tembakan bunyi macam dalam telinga tu macam bengang habis. 2 minit, lepas tu dia bunyi lagi 3 minit, 2 minit, 3 minit, 3 minit, 3 minit, 3 minit, lepas tu dekat setengah jam lebih. Saya tu, lepas tu baru dia keluarkan result. Bolehlah baca apa-apa sikit. Okey, rupanya dah ada macam-macam dalam pergelangan tangan saya ni. Maksudnya dah ada, orang kata apa, parut, lepas tu dah ada ganglion. Tahu ganglion? Dia tumbuh cyst. Ada cecair pula lagi dalam ni yang menekan median nerve saya. Sebab itulah dia lagi lama lebih pedih, lebih sakit, lebih nam, kebas dan rasa semut-semut. Setengah orang rasa apa lagi, rasa berat tangan tu, nak buka tutup tu rasa macam sakit pula tu. Jadi itulah antara penyebab utama, dan saya dah cuba dapatkan lagi tanpa operation dulu. Saya nak cuba 2-3 bulan ni sebab ramai orang dah dapat manfaat daripada apa yang saya nak cerita. Kalau orang lain dapat manfaat pun saya nak cerita juga. Kadang-kadang tuan dia yang cerita ni tak dapat full manfaat, tak apa, tapi orang lain dah dapat banyak manfaat. Seperti mana biasa, kadang-kadang doktor ataupun tukang
potong rambut tu, dia tak boleh potong rambut dia sendiri, betul tak? Okay. Alright, nombor 1, punca utama kenapa kita dapat kebas-kebas dan semut-semut ni. Nombor 1, tidak lain tidak bukan ialah pemakanan you terlalu banyak gula dan banyak karbohidrat yang simple karbohidrat, berarti lebihkan gula daripada serat. Itu menyebabkan punca utama kenapa kita dapat numbness, kebas dan apa yang dipanggil semut-semut ni. Kalau you kena diabetes, semua orang faham, disebabkan gula dah terlalu tinggi kan. Itu sebelum lagi gula tinggi, siapa yang suka makan gula saja, yang sweet tooth ni, gigi orang kata apa, gigi manis lah, suka sangat benda-benda manis, confirm you akan menurunkan. Ini dia sebenarnya penyebab utama kenapa saraf you menjadi begini, sampai sakit, sampai pedih, sampai macam current, sampai kebas semua tu, disebabkan B1 berkurangan. Apabila gula meningkat, rupanya B1 menurun, dan B6 dan juga B12 akan menjadi mangsa. Bila mangsa ni berarti tak cukup, deficient, maka kita akan dapat kebas dan semut-semut. Itu satu. Jadi kalau you betulkan dulu, selalu saya sebut perkataan benfotiamine. Kopi ni cepat buat salinan. Benfotiamine. Okey, anak-anak murid sekalian, boleh kopi tu pergi tanya ataupun cek dengan Lazada ke, Shopee ke, ataupun farmasi yang bagus. Farmasi biasa tak ada benfotiamine ni. Okey. Kalau you tengok ada tak kat tempat-tempat yang online yang steady lah kan. Sebab apa? You kena ambil yang ni untuk membetulkan B1 dulu. Kalau dia baik, alhamdulillah, you dah settle isu yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dah sakit. Saya punya dah dekat 11 bulan dah. Sebab saya buat bulan 1 akhir, berarti cukup ujung tahun ni dah hampir dekat setahun sakitnya. Rupa-rupanya mungkin salah satu daripadanya kita nak try benfotiamine, ataupun rajinkan ambil nutritional yeast. Tahu kan, selalu saya sebutkan nutritional yeast tu ada B12 dalam tu. Selalunya kita tak cukup apa, B1, B6 dan B12. Itu satu cerita. Okay. Nombor 2 ialah isu kalsium. Rupanya ramai orang terlupa kepada kalsium disebabkan dia merasakan setengah orang tu dah ambil susu lah, ambil daging, dia ingat dah cukup kalsium. Rupanya kalsium tidak datang daripada susu macam tu, tak semudah itu. Okay. Jadi kalau you ambil selalunya yang penting apa dia, vitamin D3K2 yang menjaga kalsium you. Saya ulang, D3K2 kan selalu saya sebut tu. Dan bagi mereka yang betul-betul ambil D3K2, kalsium you akan terjamin. Tapi kalau buat permulaan ni, you pergi cari untuk buat additional lah suplemen, namanya kalsium aspartate. Kalsium, tulis kalsium aspartate, ASPARTATE. Minta pharmacist tolong bantu you. Okay? Kata dia, you tak nak kalsium tablet biasa, you nak kalsium aspartate. Boleh tu? 2 ni dulu you betulkan. Lepas 2 minggu you amalkan, tengok minggu ketiga dah lega. Kalau bulan pertama pun nampak cun, berarti betul lah 2 ni merupakan punca utama kenapa orang dapat semut-semut dan kebas. Okay. Kalau you diabetes, kontrol diabetes you dulu. Okay. Macam mana you nak tahu you tak cukup kalsium ni, contoh, atau tak cukup vitamin B1 ni? Senang je. Bukan senang lah, you kena tengok juga. Orang yang B tak cukup, vitamin B, terutama sekali B1, dia punya memory, dia punya nervousness, dia resah gelisah, dia ada orang panggil restless leg, kaki dia tak boleh duduk diam. You tengok sebelah you sekarang, siapa yang kaki tengah menguit tu, asyik macam berzikir dia kaki dia tu. Okay, tak berhenti-henti. Cuba cek tengok, kalau suruh berhenti, masa you suruh berhenti dia berhenti, tapi you lupa nak ingatkan dia, dia goyang lagi kaki dia. Bahaya kan? Kalau tengah nak angkat nikah, kaki jadi macam tu, macam mana tu? Okay. Tapi apapun, kalau you ada masalah pemikiran, you selalu terganggu, always memikirkan sesuatu, tak boleh tenteramkan jiwa you, ataupun you ada masalah heart rate, debar, ataupun you ada masalah apa lagi, nightmares, selalu mimpi benda yang menakutkan, ini selalunya B1 tak cukup. Kalsium pula kalau tak cukup, you akan dapat blue black
mark kat kulit you tu macam kena tumbuk-tumbuk tu, kena apa macam accident kecil-kecil, blue black mark tu, ataupun you dapat twitches mata dan you punya apa ni kelopak mata tu macam menguit-menguit. Kan ada orang, you pun heran, dulu tak menguit, sekarang menguit. Tak menguit tak? You twitch, buka tutup macam tak boleh duduk diam. Lepas tu you punya anak betis you ni, apa orang panggil, betis kering ni di belakang tu, you punya calf, you punya betis punya muscle tu rasa cramp je selalu, terutama sekali kadang-kadang sampai ke malam pun tak boleh tidur. Terbangun-bangun pula, kuku you selalu pecah-pecah. Lepas tu you susah nak telan, rasa macam tercekik selalu, letih, dan mood you selalu lari. Lari tak apa, turun pula tu. Maksudnya dia jatuh mood tu, berarti semangat hidup you macam dah tak ada lagi. Ni kalsium punya problem. Campur pula dengan cramp tadi, campur pula dengan apa, kebas dan semut-semut, ataupun rasa macam cucuk-cucuk, macam api datang kadang-kadang tu, you kena tolong ambil yang saya kata tadi, B1, benfotiamine dan kalsium aspartate. Habis. Alright. Siapa yang isap rokok tolong kurangkan. Sekarang saya nak bagi amalan apa yang saya masukkan pada topik malam ni, kan nak bagi kat you praktikal, bukan teori lagi dah. Tapi kalau you tak faham background kenapa orang kena kebas-kebas ataupun semut-semut ni, nanti you heran pula. Saya kata jaga diet dulu, you pun tak faham pasal apa jaga diet ni. Memang kalau tak cukup vitamin tadi tu dengan B1 dengan apa saya kata kalsium tu, mineral tu, maka you kena jaga balik diet kita. D&D diet lah, apa lagi kan. Pastikan tak ada gula, tak ada susu, dan tak ada banyak daging-daging yang berat-berat. Boleh ambil telur 2 kali seminggu, ambil ikan yang bersih, ikan sekarang lah. Tadi saya lupa nak suruh you ambil omega 3 pun. Sebab apa? Semua ni ada kaitan dengan radangan. Maksudnya you punya saraf dah mula jadi inflamed, maka you kena ambil apa? Omega 3. Tahu kan omega 3 daripada mana kan? Sepatutnya daripada ikan kan. Tapi sekarang dah ganti dengan sachain chia oil. Baik, sambung. Siapa yang suka makan cili-cili, black pepper semua tu bagus, sebab kita nak kombinasi dengan curcumin, kunyit dan halia dan bawang putih, turmeric, garlic dan ginger. Boleh ingat semua tu? Alright. So selalunya kita suruh ambil dengan black pepper, dan siapa suka dia panggil chili flake, chili yang flake tu, yang dah kering tu, dalam botol-botol tu boleh tambahkan untuk kebaikan. Siapa lagi? Sebelum kita buat amalan tu, saya bagi sedikit lagi you punya cocktail. Selalunya saya suruh ambil apple cider vinegar dengan air sebelum makan, bagus. Siapa yang boleh juga campurkan dengan honey pula. Yelah, honey kalau dah tak suka sangat nak bagi manis, ambil honey atau bee sweet. Dengan apa? Dia tadi kalau you campurkan dengan apa saya kata, turmeric, kunyit, garlic, bawang putih dan halia, campur tu. Kalau you ada tambahan dengan soya milk, susu soya organik, kalau tidak pun ganti dengan santan, you campurlah dengan honey dan campurlah dengan, kalau tak campur dengan apa, dengan bee sweet. Okey, last kali, siapa ada cinnamon, kayu manis, boleh letak lebih kurang 1-2 inci punya tu, rendam dia dalam air ni tadi. Baik, last kali ialah siapa yang ada duit sikit, you boleh beli Neurobion. Pernah dengar Neurobion? Ini vitamin B complex. Air Bali saya dah banyak kali cerita, boleh untuk tujuan sakit-sakit kebas ni. Dan satu lagi orang kata apa, mixture yang boleh untuk sakit ni, dia panggil carrot. Ambil carrot juice campur dengan spinach, bayam dengan carrot. Okey, tak adalah rasa teruk sangat, rasa macam sayur tu kan, spinach tu. Bila you campur dengan carrot, rasa manis sikit. Kalau problem, you campurlah kurma sikit, honey ataupun saya kata apa, bee sweet. Baik, okey, sekarang you dah bersedia untuk buatkan amalan yang saya maksudkan tu. Setiap hari you kena buat. Saya cuma nak cari idea lain, takut-takut you lupa.
Magnesium, makanan-makanan yang bagus dengan potasium magnesium seperti potato, sweet potato, avocado, dark chocolate, MCT oil, bunga telang pun bagus untuk tujuan ni. Tahu bunga telang kan yang biru tu? Satu lagi yang paling original orang kampung saya, ambil akar lalang. Akar betul yang telah dibersih, buat masak periuk, rebus dia, tinggal air setengah, tapis elok-elok, bersih elok-elok, minum. Tengok akar lalang ni. Mas cotek boleh, magnesium, lagi sekali D3K2, sachansea oil, lepas tu B1, B6, B12. Habis sebagai teori. Sekarang praktikal. Ready? Saya ada masa untuk you belajar betul-betul kopi ni. 3 step sahaja. Okey, mulakan dengan, bagi kita yang ada tangan atau kaki yang kebas, sambilan kita buat amalan-amalan makanan, make sure B1 kalsium semua tu betul. Kadang-kadang kita terlalu duduk lama sangat pun darah tak jalan. Jadi salah satu untuk darah tu circulate, beredar dengan baik, tetapi lebihkan kepada konsep saraf. Ada cara yang tertentu untuk bahagian konsep merangsangkan supaya saraf kita lebih aktif, supaya insyaAllah dia tak mati terus. Mula-mula dia berkarat, lepas tu kita tak pakai pula duduk sebab kita lagi lama lagi malas nak gerak. Ni tangan ni kan, tu tak nak exercise semua, maka saya suruh buat 2 kali sehari. Tengok apa yang kita kena buat. Ready? Boleh ikut saya. Nombor 1, panaskan dulu kawasan jejari you ni. Walaupun kebas, tak apa, buat juga. Okey, lepas tu you tengok bahagian temple. Temple ni maksud bahagian tempat you pening kepala selalu you urut kat sini kan. Kat sini juga you buat apa sekarang? You tap dia. Okey, you tap dia kat sini. Okey, tap tu maksudnya ketuk pelan-pelan tapi sesedap rasa. Siapa yang pernah buat EFT, ini caranya yang sesuai. Lebih kurang angkat 2-3 cm, turun balik. Okey, lepas tu bilangan sampai 10. Contoh, dah 7, 8, 9, 10. Dah ikut? Okey, yang kedua ni atas telinga ni, lebih kurang kat sini, ketuk dia juga. Okey, betul-betul atas telinga, lebih kurang di tepi tengkorak you ni. Okey, ingatkan dia, bangunkan dia. Dah lama dia tidur, dia malas, dia sedih. So bilang berapa? 7, 8, 9, 10 saat lebih kurang. Okey, dan last kali di belakang seperti biasa. You pernah tengok kan saya buat kat belakang macam mana kan? Ni, okey, kat lekuk tu, atas lekuk tu ada 2 bahagian yang you ketuk dia, bagi lebih kurang 10 hitungan juga. Bilang berapa? 10. So ketuk juga. Okey, ready? Go. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jangan sampai sakit, jangan pula sampai tak rasa apa. Okey, dan kita tutup balik ke depan, dan you tutup dengan 10 count juga. Bilangan 10. 8, 9, 10. Boleh ingat tak? 1, depan dan atas telinga, tempat pening kepala ni, atas tepi lebih kurang kat situ, dan 3 belakang kat lekuk tu, atas dia. Tu 2 belah, ketuk elok-elok, dan last patang balik tempat asal dia. Boleh? Alright, nombor 1. Saya kata berapa step? 3 step saja. Nombor 2 ialah dengan you, yang ni kena pay attention, kena belajar betul-betul. Boleh? Simple, tetapi kadang-kadang orang salah cara buatnya. Letak tangan kat sini. Okey, lepas tu bunyi satu suara yang ujungnya ada 2. Satu bunyinya M, ada Nombor 2 bunyinya Allah. Sebab ni ada kaitan dengan Allah terapi. Kita buat Allah dululah, senang ya. Okey, bilangan berapa? 10 juga. Tengok saya buat 10 kali macam mana? Ready? Tengok, you letak kat tempat yang asal you ketuk tadi, tapi tak payah ketuk lagi dah. You fokus elok-elok, you fokus kepada you punya bunyi. Kita nak bunyi tu, suara tu yang merangsang otak kita, sebab semuanya berpusatkan daripada otak yang kontrol semua saraf kita, sampaikan ke saraf tunjang kita. Bila dia keluar tu berakar-akar
sampai kecil lagi sampai ujung. Dia bila kecil sangat tu, kalau oksigen tak sampai, peredaran darah terganggu, kita malas tak gerak semua, dia akan lebih kebas, lebih sakit, lebih smooth. Tahu tak? So letak kat situ, cuba kata Allah dengan panjangkan Allah, dia punya tu you kena masuk sampai ke dalam otak you. Macam ni contoh, Allah, mata nak tutup sikit pun tak apa, Allah, you akan dengar okay. Tu very important. Allah, boleh tak? Buat lagi sekali. Buat berapa kali semua? Buat 10 kali lah kan. Okey, katakan dah 5. Allah, pelan-pelan, okey, dengan lembut, dan you hafalkan ayat tu masuk ke dalam otak you. Allah, jangan takut, buat je. Dia lembut ni bunyinya. Allah. Yang tu bila bunyi betul-betul dengan perasaan you, dan kadang-kadang sambil you kata tu, you memang minta nak baik pun. Memang Tuhan tahu dah. Bila you buat ni, kalau you tak sempat nak minta doa pun, dengan ikhlas you dah tahu. Bila you buat je aktiviti ni, amalan ni, Tuhan tahu yang you berprasangka baik dengan Tuhan, yang dia akan memulihkan keadaan. Kalau itulah baiknya untuk diri you. Saya ulang, kalau itulah baiknya untuk diri you, untuk you jadi baik, maka baiklah. Tetapi kalau bukan untuk kebaikan, maksudnya kalau you baik, you jadi jahat lagi nanti, tak payah baik, tak apa. Lebih baik sakit all the time. Mungkin you boleh diingati terus atau memperingati terus Allah. Contoh. Sebab itulah bila kita kata Allah, dia lega sikit. Allah, sekurang-kurangnya kalau tangan you pun belum baik, hati you akan rasa lebih tenang, boleh redha. Betul tak? 9 Allah, 10 Allah. Okey, habis 10 tu, yang sambung dengan perkataan dia bunyi M, mim. Okey, ready? Okey, macam tu. Bagi bunyi 2. Okey, orang kata apa, senafas lah. Maksudnya sekali tarik kan, kita buat nafas sekali je 4 saat, 7 saat, 8 saat kan. So you ambil mana yang you boleh tahan, lagi lama lagi bagus. Okey, katakan nombor 6 dah. Dengung, dia ada dengung. Apa orang panggil tajwid tu? Okey, right. Adakah mim kan, mim nun tu. Okey, sambung. 9, katakan 10 sekarang. Dia jangan rasa pelik, sebab ini ada ilmu yang dipanggil brain entrainment. Okey, dia bahasa sains lah, fizik. Rupa-rupanya suara ni, dengung-dengung ni semua, setiap bunyi tu ada frekuensi masing-masing. Jangan you ikut, kalau nanti rajin-rajin you pergi Google lah, pergi tengok, bukan salah. Tapi untuk orang tak biasa, nanti you terikut dengan agama-agama lain punya. Dia selalunya dia akan bunyi aum. Dah mulalah tu. Saya pernah dulu dibawa ke program macam tu, tapi kita tahu sama ada nak ikut tak ikut. Bila dia punya OUM, itu dah ada persamaan dengan agama-agama yang tertentu, yang saya tak mencadangkan dan saya tak galakkan you ikut. Bukanlah you nanti terikut agama lain, tapi tak boleh kita samakan, sebab ada lagi bunyi-bunyi lain yang kita boleh ikut, seperti mim nun, mim. So Allah, no problem at all. Betul tak? Boleh tak? So Allah sekali 10 kiraan, dan 10 kali. Saya ambil masa sikit supaya you tak confuse. Siapa tak faham lagi? Saya ulang. Allah buat 10 kali. Allah tu panjangkan sampai bergetar dia punya Allah tu. Lepas satu lagi apa saya kata? Jangan aum tu dah takut terpesong pula nanti. Itu je. Okey. So habis. So last kali ialah, itu nombor 2. Last kali kalau boleh ikut ialah dinamakan tolak langit. Simple. Nama tolak langit, tapi sebenarnya you buat 90 degree macam tu, 90 darjah macam tu lebih kurang. Okey, macam surrender. Lepas tu lipat tangan macam tu, tolak ke atas.
Boleh? Tolak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu laju sangat. Dia bilangan 1, 2, 10 bilangan. Dan you combine dengan gerakan lutut. Boleh saya tunjuk pada you? Maaf saya cuba pergi ke belakang tengok macam mana. Ini nampak tak? Saya cuba ke belakang lagi. Jatuh balkoni saya pula ni. Ni nak keluar ke balkoni. Ada sikit lah 2 kaki ikut balkoni ni. Okey, boleh nampak? Okey, saya ikut you ikut Okey, saya cuba buat. Okey, tengok ni. Lutut macam tu. Okey, 1, 2, 3, 4. Tolak langit, tolak atas. Okey, 1, 2. Bilang buat 10. Okey. Dan lutut tu henjut. Tahu henjut tak? Mesti tahu kan? 1, 2, sampai 9, 10. Semua boleh ikut? Tak susah kan? Berpeluh-peluh nanti kalau buat tu. Saya rasa you semua faham maksud saya. Lutut dengan tangan naik turun ikut you punya rentak. Kalau mula-mula you rasa macam kekok sikit, tak apa, you buat sampai boleh. Dan saya kira kalau you main dengan anak-anak cucu you lagi dia orang suka. Boleh tak? Kan? Saya buat tadi, saya rasa you dapat ikut lah kan. Okey. Bukan apa, takut jatuh belakang tu. Itu yang saya risau tu belakang tu. Anyway, saya mengharapkan you dapat belajar sesuatu. Sebab amalan tu kalau boleh buat pagi sekali lepas subuh atau lepas duha you buat, ataupun you nak pergi join dengan you punya morning walk tu silakan. Dan petang you buat sekali lagi lepas maghrib ke, ataupun yang bagusnya sebelum you mandi lah, pukul 6 ke, serah kat you. Boleh tak? Kalau rajin you buat 3 kali, of course tak ada siapa yang halang you kan. Tapi cukup kalau you buat, kalau satu set saya mengajar tadi dengan ketuk, ingat tak? 2, 3, lepas tu Allah, lepas tu you buat. Okey? Kalau kat office tak payahlah bunyi kuat-kuat sangat kan, nanti orang kata apa pula dengar bilik bos ni, katakan you bos lah. Ataupun kawan-kawan sebelah kata apa ni bunyi semua tu. Dengung tu jangan you anggap benda yang sengaja kita buat seronok-seronok. Dia ada calculation dia ada dia punya apa, dia punya frekuensi dia kan, ada wave dia yang tertentu. Dan last kali tu memang kita nak supaya itu Chinese punya style, Chinese old traditional Chinese punya Qigong master semua. Kalau dia buat macam tu, dia nak bagi semua peredaran darah tu cantik sampai ke hujung-hujung jari, sampai ke hujung-hujung kaki, supaya kita tidak terlalu membiarkan dia jadi berkarat. Itu dia. Saudara-saudara sekalian, saya mengharapkan you happy. Saya mengharapkan you dapat manfaat lah. Tolong bagi orang yang tengah sakit tu, benda sekecil macam ni pun kita boleh bagi manfaat. Boleh? Okey, terima kasih banyak. Jangan lupa bawa senyuman dan doakan kepada semua yang tengah sakit tu syafakallah, dan kita juga sama-sama mendoakan supaya kita punya dunia ni dunia bahagia, akhirat kita ke syurga. Alright? Jangan lupa let go and feel good all the time. Bye.